Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Okey, baik, ini kita nak sambung lagi pembelajaran kita pada sesi yang kedua pula, siri kedua, dengan subtopik faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Baik, jom kita teruskan. Baik, didapati di sini bahawa ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Yang pertama ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua ialah kepekatan elektrolit. Dan yang ketiga ialah jenis elektrod. Okey, kita akan lihat satu persatu hari ini. Dah bersedia? Baik. Kita lihat dulu bagaimanakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, dalam siri elektrokimia, logam-logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Okey. Semakin tinggi kedudukan suatu logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektron. Okay? Semakin tinggi, semakin mudah dia menderma elektron. Okay, kita lihat nanti siri elektrokimia. Okay, ini dia siri elektrokimia. Kita nak lihat cation dulu, iaitu ion-ion yang bercas positif. Okay, disusun macam mana? Disusun yang pertama kalium, natrium, kalsium, magnesium dan seterusnya sampailah argentum. Okey, manakala anion pula dimulakan dengan ion fluorida, sulfat, nitrat sampailah ke hidroksida. Okey. So, dia bagi tahu tadi maklumatnya semakin tinggi semakin mudah untuk dia menderma elektron, semakin mudah untuk menderma elektron. Okey, tapi yang kita nak tahu sekarang ni, okey, semakin rendah siri elektrokimia ini, maka ia semakin mudah dinyahcaskan. Bermaksud cas ini dia semakin mudah untuk menjadi neutral, semakin mudah untuk dinyahcaskan tu. Baik, murid-murid sekalian, ada berbagai-bagai cara untuk kita menghafal ni. Okey, contohnya ada pelajar yang dia hafal menggunakan akronim-akronim tertentu lah. Okey, ada yang hafal contohnya macam mana. Ada pelajar yang digunakan akronim, contohnya dia sebut kalau nak cari Maggi atau zinc phone sing, pasti hantar cuma Ahad. Ada juga pelajar yang guna apa, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah, supaya pengantin hanya cukup tak tahulah kan, macam-macam cara kan. Okey, ada juga macam-macam cara menghafal lah. Okey, awak boleh gunakan kreativiti anda untuk menghafal siri elektrokimia ni, sama ada cation ataupun anion. Tapi cikgu suggestkan yang penting yang kena ingat tu ialah kalau ion hidroksida ini berada paling bawah. Okey. Alright. So, kita teruskan lagi. Okey, beritahu kali ni ada bagi contoh Contoh 1, elektrolisis larutan natrium sulfat. Okey, larutan natrium sulfat. Ion-ion yang hadir dalam larutan natrium sulfat semasa elektrolisis ialah ion natrium. Okey, kita boleh ambil kat sini ion sulfat. Okey. Kemudian ada dua lagi ion hidrogen dan ion hidroksida. Mana datang dua ni? Okey. Di batu sini larutan. Okey, larutan natrium sulfat. Kalau larutan murid-murid, dia mesti ada air. Air kita tahu bahawa dia daripada molekul H2O. So H2O ini sebenarnya dia daripada ion hidrogen dan ion hidroksida. Itulah sebabnya muncul ni ion hidrogen dan ion hidroksida dalam larutan natrium sulfat. So ada natrium, ada sulfat, ada hidrogen daripada air tu, dan ada hidroksida disebabkan oleh dia sebut larutan. Kalau leburan, leburan dia ada dua je lah, natrium dengan sulfat je lah. Tapi kalau larutan dia ada hidrogen dan ada hidroksida. Okey, katot. Katot elektrod negatif.
kan, katod elektrod negatif, yang di mana kita ingat balik elektrod ini bersambung dengan terminal negatif sumber elektrik. So katod ini akan menarik ion-ion positif. Apa ion-ion positif kat sini? Okey, kita tulis dulu. Ini hidrogen, hidroksida. Kemudian ada natrium, natrium ion positif, sulfat ion negatif. Okey. So kat sini katod elektron negatif menarik ion positif, iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Okey, natrium dan hidrogen. Okey. Ion, sebab ada dua, mana yang dipilih? Dia kena pilih satu je. So ion hidrogen dipilih untuk dinyacas kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. So ion hidrogen ni dia berada di bawah siri elektrolisis tu. Dia berada di bawah. Kita tengok balik sekejap. Ni. Okey, ni ion hidrogen dia berada di bawah daripada ion natrium. So dia akan lebih mudah dinyacaskan tu. So dia akan dipilih. So ion hidrogen dipilih untuk dinyacaskan sebab kita tahu bahawa lebih rendah, lebih mudah dinyacaskan. So bila dia dipilih, maka akan terhasillah gas hidrogen pada katod. Pada katod. Okey. Anode pula pada elektrod positif, dia akan menarik ion-ion negatif, iaitu ion sulfat dan juga ion hidroksida. Bila tahu hidroksida je, kita dah tahu ion hidroksida paling rendah. So ion hidroksida dipilih untuk dinyacas kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. So bila hidroksida dipilih, apa yang berlaku pada anode ialah dia akan menghasilkan gas oksigen. Yang ni kita kena tahu. Okey, kita kena ingat. Baik, untuk contoh kedua pula, jom kita lihat elektrolisis larutan koprum 2 sulfat. Okey. So kita senaraikan dulu larutan ataupun ion-ion yang ada dalam larutan koprum 2 sulfat. Sebab itu sini ion-ion yang hadir dalam larutan koprum 2 sulfat semasa elektrolisis ialah ion koprum 2. Okey, ini ion positif, ion sulfat, ion negatif, ion hidrogen, ion positif, dan ion hidroksida, iaitu ion negatif. Okey, baik, di katod, okey, apa yang berlaku di katod? Katod tadi akan menarik ion-ion positif. Ion apa? Ion koprum dan ion hidrogen. Okey. Ion mana satu yang dipilih antara koprum dengan hidrogen? Dia akan pilih yang lebih rendah. So, lebih rendah di sini ialah ion koprum. Okey. Ion koprum dipilih untuk dinyacas kerana ion koprum kurang elektropositif. Dia berada di bahagian bawah berbanding dengan ion hidrogen. So, apa yang berlaku bila ion koprum ini dipilih? Koprum akan terenak pada katod. Ini yang berlaku pada elektrolit pada elektrod katod tadi. Baik, kemudian pada elektrod positif, anode tadi akan menarik ion-ion negatif kerana dia ion positif, iaitu ion sulfat dan ion hidroksida. Okey, kita ingat balik ion hidroksida yang paling rendah kan, senang kan? So ion hidroksida dipilih untuk dinyacas kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. So kalau ion hidroksida, kita tahu gas oksigen akan terhasil pada anode. Baik, sedikit ulang kaji info sains, kalau kita masih ingat lagi. Okey, untuk menguji ujian gas oksigen, kita cuma masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji yang berisi gas tadi. Okey, so kalau kayu uji berbara tadi bernyala, gas dalam tabung uji ialah oksigen. Jadi confirm lah. Sebenarnya kita tahu pun, kita tahu bahawa gas itu gas oksigen. So kita buat ujian ni. So bila kayu uji berbara tadi menyala, so sahlah bahawa dalam tabung uji tadi ialah gas oksigen. Okey, untuk gas hidrogen pula, ujian gas hidrogen pula, okey, kita dekatkan sebatang kayu uji bernyala ke mulut tabung uji berisi gas. Okey, jika gas meletup dengan bunyi pop, gas dalam tabung uji ialah hidrogen. Okey, sudah beritahu kat sini,
gas hidrogen akan meletupkan, kita kata meletupkan kayu uji menyala tadi dengan satu bunyi pop. Yang ni kita dah belajar masa menengah rendah lagi kan. Cuma kita ulang kaji semula. Itu ialah faktor yang pertama berkenaan, iaitu faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kita ingat balik bahawa kedudukan ion lebih rendah dalam siri elektrokimia akan dipilih untuk dinyahcaskan, ya. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Siri kedua kita sambung lagi pada siri yang ketiga. Jumpa lagi.